Bayangkan Anda hidup di sebuah negeri yang gah dengan slogan pembangunan. Berbilion-bilion pelaburan diumumkan sana-sini, tetapi realitinya lebih 100.000 anak muda masih lagi menganggur. Merempat tanpa pekerjaan yang stabil. Inilah yang sedang berlaku di Kedah di bawah pentadbiran Menteri Besar Sanusi Nur. Hari ini kita bongkar ataupun kita ingin mengulaskan satu lagi kontroversi besar yang kini hangat diperkatakan, yaitu dakwaan kegagalan program pembangunan negeri Kedah. Baru-baru ini sekumpulan anak muda yang menamakan diri mereka sebagai Sekretariat Suara Anak Kedah tampil berani dengan menyerahkan memorandum kepada Menteri Besar. Mereka mendakwa kerajaan negeri gagal mengurus isu yang paling asas, yaitu peluang pekerjaan. Menurut mereka, lebih 100.000 anak muda Kedah masih menganggur walaupun Sanusi sebelum ini mendabik dada kononnya berjaya membawa masuk pelaburan besar ke negeri jelapang padi. Kalau pelaburan itu benar-benar masuk, mengapa masih ramai lagi anak muda yang tidak bekerja? Kemanakah hilangnya peluang pekerjaan yang dijanjikan? Pengarah kumpulan itu, Sulaiman Ibrahim, tidak sekadar menuding jari pada isu pengangguran. Beliau turut mengkritik kegagalan sektor pelancongan Kedah. Bayangkan, Langkawi yang sepatutnya menjadi permata pelancongan negara, kini tidak mampu lagi memberi limpahan ekonomi kepada penduduk tempatan. Fasiliti pelancongan yang terbiar, kebersihan pun terbiar, malah image Langkawi semakin tercalar. Kamu ingat lagi kah laporan sebelum ini di mana beberapa pengusaha pelancongan mengadu yang jumlah pelancong semakin merosot, harga barang di Langkawi semakin mahal, dan orang tempatan semakin terhimpit. Semua itu kini dijadikan hujah bahwa slogan pembangunan hanya tinggal retorik politik semata-mata. Sulaiman juga menyentuh tentang proyek besar yang diagungkan oleh kerajaan negeri, yaitu Greta Kedah 2050. Menurut beliau, ia hanyalah satu slogan yang kosong. Tiada kesan nyata kepada rakyat. Rakyat Kedah masih ketinggalan, masih lagi miskin, dan masih berdepan isu asas seperti peluang pekerjaan dan pembangunan seimbang. Dalam memorandum itu juga mereka menuntut penutupan segera kuari berhampiran dengan kawasan perumahan di Gunung Pulai dan juga Gunung Baling. Aktiviti kuari ini, kata mereka, bukan sahaja menggugat keselamatan, malah merosakkan biodiversity. Malah ada laporan media sebelum ini yang mendedahkan penduduk sekitar Baling bimbang dengan gegaran, pencemaran habuk, dan juga kerusakan alam sekitar akibat kuari. Tetapi suara rakyat seolah-olah tidak pernah sampai pun ke telinga pihak berkuasa. Isu pembangunan tidak seimbang juga menjadi satu topik yang panas. Sulaiman mendakwa kerajaan negeri terlalu obses dengan Kulim High Tech Park. Seolah-olah seluruh pembangunan Kedah hanya berputar-putar di kawasan itu sahaja. Jadi apalah nasib daerah-daerah pedalaman seperti Baling, Sik, dan juga Ian? Mengapa mereka dipinggirkan? Ini menimbulkan persoalan sama ada kerajaan negeri benar-benar adil dalam membangunkan Kedah ataupun hanya fokus kepada proyek-proyek yang nampak gah di atas kertas tetapi tidak membawa manfaat yang menyeluruh. Lebih menarik, kumpulan ini bukan sekadar menyerahkan memorandum. Mereka juga mengadakan perhimpunan yang dinamakan Himpunan Honggak Kedah. Perhimpunan ini menjadi simbol kemarahan rakyat Kedah terhadap kerajaan negeri yang dianggap gagal memahami denyut nadi rakyat. Mereka juga memberi amaran keras. Jika Menteri Besar terus berdiam diri tanpa jawaban, tindakan lanjut akan diambil. Apakah bentuk tindakan itu? Protes yang lebih besar ataupun mungkin desakan politik yang lebih berani? Kalau kita imbas kembali, bukan sekali dua Sanusi berdepan dengan tuduhan kegagalan. Ingatlah kita kontroversi isu air di Kedah. Rakyat di beberapa kawasan pernah mengadu bekalan air bersih sering terganggu, walaupun kerajaan negeri memberi alasan faktor teknikal.
Begitu juga isu pembalakan di Ulu Muda yang pernah menjadi perhatian NGO alam sekitar karena dikatakan mengancam ekosistem. Semua ini menambah lagi timbunan persoalan tentang gaya pentadbiran Sanusi yang mempersoalkan adakah beliau ini lebih gemar bermain politik daripada menyelesaikan masalah rakyat. Sekarang mari kita coba lontarkan satu persoalan ataupun beberapa persoalan kontroversi yang kita patut fikirkan bersama-sama. Benarkah semua pelaburan yang diumumkan oleh kerajaan negeri benar-benar wujud dan memberi manfaat? Atau adakah ia sekadar angka atas kertas untuk mengaburi mata rakyat? Kalau betul berbilion-bilion ringgit pelaburan sudah dibawa masuk, mengapa masih ada 100.000 anak muda menganggur? Apakah proyek-proyek besar itu sebenarnya hanya menguntungkan syarikat-syarikat luar tanpa memberi peluang langsung kepada anak tempatan? Kalau kita analisis lebih dalam, fenomena ini bukan saja berlaku di Kedah. Beberapa negeri lain juga sering mengumumkan pelaburan besar tetapi rakyat mereka tidak merasai kesannya. Adakah ini satu tren di mana angka-angka pelaburan hanyalah dijadikan modal politik, manakala rakyat terus terperangkap dalam kemiskinan dan juga pengangguran? Soalan ini perlu kita berani untuk tanya, karena kawan-kawan, masa depan generasi muda bergantung kepada apa jawaban kepada persoalan ini. Lebih kontroversi lagi, isu pengangguran belia di Kedah pernah disentuh dalam laporan Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini, yang menunjukkan Kedah adalah antara negeri dengan kadar pengangguran belia tertinggi di Malaysia. Jadi memorandum Sekretariat Suara Anak Kedah ini bukanlah satu tuduhan yang kosong, tetapi memang ada asas data yang kokoh. Inilah yang membuatkan rakyat semakin gelisah apabila janji politik tidak seiring dengan realiti kehidupan. Jadi kawan-kawan, adakah benar Sanusi hanya pandai bermain retorik tetapi gagal melaksanakan janji? Atau adakah ada pihak yang coba menggugat kepimpinannya dengan memanaskan isu-isu sensitif ini? Persoalan-persoalan ini sudah pasti akan terus mencetuskan perdebatan panas. Akhirnya kita kena tanya, sampai bila anak muda Kedah perlu menunggu peluang pekerjaan yang dijanjikan? Sampai bila rakyat Langkawi perlu hidup dengan ekonomi pelancongan yang tidak memihak kepada mereka? Sampai bila penduduk Baling dan Sik perlu berdepan dengan kuari, pembalakan dan pembangunan yang meminggirkan keselamatan mereka? Adakah Greta Kedah 2050 benar-benar untuk rakyat ataupun hanya sekadar slogan manis untuk kelihatan hebat di pentas politik? Inilah persoalan yang perlu kita jawab dan perlu kita pikirkan. Dan sehingga jawaban diberikan, kontroversi ini tidak akan reda. Dan kepada Anda semua sahabat-sahabat semua, bagaimana pula pandangan Anda? Adakah Anda percaya yang pelaburan besar-besaran yang diumumkan benar-benar wujud dan menguntungkan rakyat Kedah? Atau adakah Anda rasa semua ini sekadar helah politik? Tinggalkan komen Anda sebab kita ingin lihat sejauh mana rakyat percaya atau sudah muak dengan retorik ini. Sebelum saya akhiri, bayangkan kalau isu ini terus dibiarkan. 100.000 anak muda tanpa kerja, sektor pelancongan merosot, alam sekitar pun musnah, pembangunan tidak seimbang. Apalah nasib Kedah ini 10 ataupun 20 tahun akan datang? Adakah Kedah akan benar-benar menjadi Greta Kedah 2050 ataupun sekadar menjadi negeri yang terus mundur dengan slogan yang kosong? Itulah yang kita kupas ataupun yang kita ulas pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe karena kita akan teruskan membongkar isu-isu panas macam ini. Percayalah, semakin kita gali, semakin banyak persoalan kontroversi yang akan muncul. Jadi, rekan-rekan semua, stay tune karena selepas ini mungkin lebih banyak pendedahan yang akan kita buat yang membuatkan kita semua terkejut.
Baiklah semua, terima kasih karena telah bersama-sama kami. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.